Wasallam pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita baca dalam masa 15 minit lagi Imam Zainal boleh tentang sedikit daripada kitab Syama'il. Mudah-mudahan kita dapat mengenal yang Allah Ta'ala bagi kenal kepada para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in melalui peninggalan yang paling mulia, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya baca satu hadis daripada qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin, daripada Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu berkata lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghiti wala bil qasiril mutaraddidi kana rab'atan minal qawmi lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajilan walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami wa kana fi wajhi tadwir abyadu mashrabun ad'ajul aynaini ahdabul ashfari jadil mushashi wal katadi ajradu zu masrubatin shashnul kaffaini wal qadamaini idza masha takalla' ka'annama yanhattu min sababin wa idza iltafata ma'a baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishratan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah yaqulu na'ithu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Imam At-Tirmizi daripada riwayat daripada Sayyidina Ali Ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sederhana di antara kaumnya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk para sahabat yang paling tinggi, siapa sahabat paling tinggi? Diriwayatkan siapa sahabat paling tinggi? Sayyidina Umar pun tinggi. Lebih tinggi lagi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tu kuda Arab tu duduk di pinggang dia. Kalau kuda Arab duduk pinggang dia, kita duduk dekat mana je bahar? Hapuh kepala kan? Memang hapuh kepala. Kuda Rasulullah tingginya. Para sahabat bila duduk dengan tinggi, Rasulullah macam lebih tinggi daripada para sahabat. Ini mukjizat. Macam macam apa tu, fleksibel. Mana Rasulullah misi orang tu dia lebih tinggi daripada orang lain. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat boleh tengok sendiri macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut tidak kerinting bergulung, tidak macam kerinting macam orang Afrika. Orang Afrika boleh tengok kerinting, nak sikat pun tak boleh kan. Dan tidak pula luruh kaku, lurus straight je rambut kan. Tapi ikal bergelombang, dia panggil ikal maya kan, bergelombang. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badannya tidak gemuk, wajahnya sedikit bulat dan agak bujur. Kita gemuk makan banyak, Rasulullah kita ni tak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu PKP makan je kerja kan, tak berjogging tak bagainya. Sedikit bulat dan agak bujur. Kulitnya putih kemerah-merahan. Masya-Allah tabarakallah. Sebab tu bila orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para ulama, bila bertemu Rasulullah sallallahu dalam mimpi, mereka boleh menggambarkan setengah tu tak boleh nak gambarkan. Sebab apa? Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Itu tengoklah kurniaan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita berilmu, betul lah mimpi dengan Rasulullah bila ada ilmu macam ni. Dan memang Rasulullah kata wasyaitanu la yatamatsalu bi, syaitan tak boleh menyerupai aku.
Ni orang kata betul ke kata mimpi Rasulullah? Betul tu tengoklah. Sebab tu dengan ilmu, bila dengan ilmu maka kita tak akan tersesat dan memang syaitan tak akan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Masya-Allah tabarakallah. Hitam pekat banyak, mana mata Rasulullah hitam dalam tu banyak, kita putih banyak. Tengok bila kita nak tengok kecantikan Rasulullah, tengok orang Arab. Saya bila jumpa orang Arab, saya tengok, ya Allah, masya-Allah cantik je. Kalau tengok orang perempuan Arab, Imam Zainal pengsan. Tu bahaya tu, jangan pergi jauh-jauh Imam Zainal. Tu ada sekatan ni. Bulu matanya Rasulullah sallallahu alaihi lentik. Lentik. Kalau kita orang perempuan je kan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki bulu yang memanjang daripada dada sampai ke pusat, memanjang. Memanjang bulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Telapak tangan dan kakinya tebal, tapi para sahabat kata lembutnya lebih daripada sutera. Lembut lebih, kita tangan kita kasak dipanggilkan. Kasak salam, lembut. InsyaAllah moga kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan tegak seakan-akan sedang turun daripada tanah yang landai. Mana Rasulullah turun macam orang kata apa, tentera. Bila dia bertentera, jalan macam tu, budak kawak. Tegak. Kita jalan lolai. Nak bagi tahu hemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat dia hemah. Bukan macam kita tengok lolai jalan pun tak berapa nak betul ni. Apabila baginda sallallahu berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Paling semua sekali. Dan Rasulullah, di antara mukjizat Rasulullah, boleh melihat di depan dan belakang sama. Kita belakang tengok tak tahu kan? Rasulullah sama, depan belakang sama. Sebagaimana berlaku pada Salman Al-Farisi yang nak kucuk khatamun nubuwah. Ini kamu nak kucuk aku punya khatamun nubuwah. Rasulullah buka untuk dia Salman Al-Farisi. Itu kurnia apa dia, kita dah belajar kitab Syama'il ni. Di antara kedua bahunya terdapat khatam nubuwah, tanda kenabian. Baginda memilih hati yang paling pemurah di antara manusia, hati paling pemurah. Sebab tu bila kita baca Syama'il, masya-Allah tabarakallah, sifat pemurah saya sebut tadi yang minggu lepas, bagaimana sifat al-jud wal karam wal iffah. Sebab tu sifat al-jud, pemurah ini diwarisi oleh penduduk Madinah. Mudah-mudahan kita diberi sifat pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut macam mana ayah kepada datuk kita Ibrahim Khalilullah tidak makan kecuali dia cari orang yang nak dibelanja. Kita bukan nak dibelanja, kawan depan tu buat tak tahu je. Apalah harganya, tarik belanja lah Haji Bahar kan, tak lebih pun. Jangan cakap kat dia, kita dah bayar, kaunter dah bayar. Apa perasaan kita? Allah, terima kasihlah Allah Ta'ala. Doa. Ni kupik ni panggil, kupik kedekut lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masya-Allah tabarakallah. Apa nak jadi? Sebab tu bila kita kata cinta Rasulullah, kata sebut tak berani, jangan sebut. Sebab kamu tak cinta Rasulullah, orang cinta Rasulullah kena sama ataupun kena tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu di pada mahsyar disebut oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak ada yang lebih berat timbangan daripada akhlak yang baik. Tak ada. Akhlak yang baik, husnul khuluq. Inilah timbangan yang paling berat, dan sesungguhnya orang berakhlak baik dapat mencapai darjat yang lebih daripada orang berpuasa dan solat. Hadis riwayat Tirmizi. Mana dengan akhlak yang baik tadi dia boleh mencapai apa tu? Lebih derajat daripada orang puasa dan orang solat. Orang solat semuanya malam, orang puasa sunat, dia dengan akhlak baik. Contohlah mudah saya sebut, disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini rahimahullahu taala. Ni ketua maklum Syekhul Masyayikh. Dia kata apa? Kita bari makan, sesuap makan. Ni sesuap makan. Ni terutama buat PKP ni, masya-Allah tabarakallah. Kita bila kita berakhlak dengan Rasulullah, tengok macam mana Rasulullah, sifat pemurah Rasulullah. Bila kita belajar kena implementasilah dalam masyarakat kita.
Saya dah kata-kata, kita bagi sesuap makan orang yang kelaparan, lebih baik dia membina 1000 masjid. Itu nak tahu gambaran besarnya akhlak pemurah tersebut. Kita rasa sedekah kita ni dah banyak buat masjid-masjid, tapi kita bagi makan orang kelaparan satu suap saja lebih baik daripada kamu bina 1000 masjid. Ni berapa ramai orang sekarang ni? Ikutlah mati jiran sebelah tak ada makanan. Jadi alhamdulillah kita suruh ikhwan Imam Zainal kan, insya-Allah kita dah dua kali sumbangan. InsyaAllah kita buka kepada para penyumbang yang ada dalam melihat pada YouTube hari ini. Kita buka sumbangan untuk selain daripada kelangsungan surau, kita akan buka tabung untuk dipanggil apa, tabung musaadah. Orang-orang yang dalam kesusahan. Ni tambah sebulan lagi, faham-faham lah kan. Allahu Akbar. Kita tak nak cerita dalam keadaan ni. Cuma kita berharap Allah Ta'ala mengangkat bala-bala daripada umat Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi siapa nak sumbang, boleh teknik saya. Ada pada PKP sebelum ni, ada hamba Allah bagi 10,000 Imam Zainal kan. 10,000 dia baru cakap kan, masuk dulu. Kita berkira-kira dulu nak masuk kan. Orang minta baru, bila dengar tazkirah baru tak payah. Sebelum tazkirah dah masuk kan. Ustaz, hari ni saya nak bagi 100,000 untuk musaadah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi kita pakat-pakat bantu akhlak al-jud, pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ulama yang memahami timbangan akhlak tu ialah akhlak tadi, akhlak pemurah, akhlak senyum, akhlak baik kepada orang mukmin. Semua tu lebih berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar nanti. Bila kita bantu orang, inilah yang menjadi benteng kita, berat timbangan kita daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ada 2-3 minit lagi. Kita sambung lagi.